Alhamdulillah. Walillah. Walillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang hadir bersama kita di dalam live pada malam ini, iaitu yang merupakan malam yang pertama insya-Allah dari malam-malam yang kita akan membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada kitab buku yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus bin Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, iaitu buku yang bertajuk Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru berkaitan dengan beberapa sunnah. Benda itu benda yang sunnah tetapi yang dibid'ahkan oleh segolongan dari umat Islam yang keliru tentang tajuk bid'ah ini. Mungkin ada sebahagian daripada saudara-saudari ada mengikuti page saya sekarang ini live di page Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group pusat, yang berpusat di Johor Bahru, ARG. Tetapi saya sendiri mempunyai personal page peribadi, iaitu nama saya Engku Ahmad Fadzil the original page. Dalam beberapa hari yang lalu saya ada berkongsikan satu rakaman video yang merupakan pembentangan oleh seorang rakan saya, pernah rakan setugas satu masa dahulu di sebuah institut kajian, pada tarikh 7 hari bulan Mac 2020 bertempat di Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan, yang mana kawan saya itu, rakan saya tersebut hafizahullah, beliau membentangkan tentang ancaman yang sedang mengancam umat Islam, khususnya di negara kita, di Malaysia. Dan alhamdulillah, agak luar dari jangkaan saya. Saya menjangkakan dan saya mengharapkan video itu disebarkan, tetapi luar daripada jangkaan, disebarkan dengan begitu rancak, jauh daripada apa yang saya bayangkan. Yang saya cek, sudah lebih daripada 4,000 perkongsian dan mungkin menghampiri kepada 100,000 view video tersebut. Dan alhamdulillah, rata-rata mereka itu memberikan feedback yang sangat positif, yang menunjukkan bahawa mereka membuka mata terhadap data-data dan fakta-fakta yang dikongsikan dalam pembentangan tersebut,
mereka mula celik tentang ancaman-ancaman yang sedang mengancam umat Islam dan juga bahkan mengancam kedaulatan Islam di negara yang tercinta ini, walaupun dalam perlembagaan negara kita, perlembagaan persekutuan, perkara 31 jelas disebutkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Islam is the religion of the federation, bermakna negara kita ini dari segi agama adalah beragama Islam. Bahkan dalam perkara 37, ketua tertinggi negara iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dituntut untuk mengangkat sumpah yang ada dalam jadual 4, iaitu untuk menjaga agama Islam pada setiap masa. Jadi alhamdulillah video itu tersebar dan menjadi sebab kesedaran. Apa kaitannya dengan tajuk kita pada malam ini, bid'ah hasanah, iaitu yang dikongsikan dalam video yang tersebar sehari dua ini, bahkan di WhatsApp, di Facebook, bukan saja di Facebook, di WhatsApp juga saya lihat mereka menyebarkannya, adalah ancaman yang dikongsikan dalam video tersebut lebih kepada ancaman luaran, external threat, ya. Ada mungkin gerakan yang berbentuk ultra liberal, yang liberal yang melampau. Mungkin ada ancaman dalam bentuk radical evangelis, pendayah agama Kristian yang radikal. Tetapi mostly adalah ancaman dari luar. Tetapi ada di sana ancaman dari dalam. Maksudnya ancaman dari kalangan umat Islam sendiri. Kalau yang tadi itu mostly ancaman bukan daripada umat Islam, ataupun mungkin kita katakan ancaman daripada umat Islam yang sudah terpesong dengan ideologi-ideologi yang tertentu. Tetapi ada di sana ancaman dalaman, ancaman yang menyebabkan perpecahan dan oleh itu kelemahan umat Islam. Bila umat Islam lemah, jelas kita akan berada pada posisi yang bahaya, kerana kita tidak berada pada posisi yang dapat mempertahankan diri dan kepentingan umat Islam itu secara efektif, berada pada weak position. Iaitulah ancaman yang dikatakan ancaman perpecahan. Dan ancaman perpecahan ini yang setakat yang kita kaji dan yang saya sendiri terdedah ketika dalam institut kajian yang saya sebutkan tadi, iaitulah kita dapati ancaman perpecahan dari dua sebab yang utama. Umat Islam di tanah air kita ni kuat berpecah, teruk berpecah. Yang pertama disebabkan oleh perbezaan kefahaman politik. Perbezaan kefahaman itu biasa, tetapi sebenarnya didorong oleh ketaksupan kepada politik kepartian yang sempit. Akhirnya gagal melihat kepentingan umat secara meluas, hanya melihat daripada sudut parti yang disokong dan lalu membawa kepada kebencian yang melampau kepada parti lawan, walaupun saudara-saudara seagama. Tapi itu bukan yang sangat berkait dengan apa yang kita ingin bentangkan ataupun kupaskan, huraikan pada malam ini. Itu mungkin dalam topik yang lain, perpecahan politik ini. Yang ada kaitannya adalah punca yang kedua, iaitu perpecahan disebabkan oleh agama. Bermakna oleh sebab kekeliruan, salah faham dalam memahami perkara-perkara tertentu, bahkan perkara-perkara asas akidah bahkan dalam agama, maka umat Islam jadi berpecah. Dan perpecahan itu juga membawa kepada perbalahan yang menimbulkan kebencian bahkan. Dan ada kita lihat daripada tindak balas masing-masing itu seolah-olah sangat bermusuhan antara satu sama lain. Dan tak salah kalau kita katakan dalam konteks yang tajuk kita bid'ah hasanah ini, seolah-olah ada apa yang dikatakan acara perbalahan tahunan. Nak kata apa dalam bahasa Inggeris, annual fighting events. Kita sama orang Islam bergaduh secara tahunan. Contohnya masuk bulan Rabiul Awal, orang Islam berbalah tentang sambutan Maulid Rasul. Ada sebahagian sebagaimana biasa meraihkan, menyambut Maulid Rasul, menghayati Maulid Rasul ini dengan ceramahnya, dengan bahkan jamuan makan, dengan ada tausiah, dengan ada majlis-majlis selawat, qasidah dan seumpama dengannya. Tapi sebahagian menganggap sambutan ini satu perkara yang haram.
satu perkara yang direka-reka, ya, inovasi yang namanya bid'ah. Bahkan adalah satu bid'ah yang sesat. Bayangkan ya, pertembungan. Satu pihak menganggap sambutan ini perkara yang baik, yang sepatutnya diteruskan daripada satu tahun ke tahun, bahkan dipertingkatkan mungkin sambutan secara bulanan, bahkan mungkin dipertingkatkan sambutan secara mingguan, sambutan Maulid. Tetapi ada sebahagian memandang dengan begitu sinis, memandang dengan begitu benci kepada amalan menyambut Maulid Rasul. Kemudian datang misalnya bulan seumpama sekarang ini, bulan Rajab, dah bergaduh pula isu puasa sunat Rajab. So, kebanyakan umat Islam tahu bahawa di bulan Rajab ini kita disunatkan banyak berpuasa, kerana bulan Rajab ini salah satu daripada bulan haram yang dituntut kita itu meningkatkan ibadah. Tetapi ada sebagian umat Islam menganggap bahawa puasa sunat pada bulan Rajab ini adalah perkara yang bid'ah. Saya semalam dapat mesej tentang ada riwayat bahawa mengatakan orang yang berpuasa pada hari 27 Rajab seumpama hari ini mendapat fadilat seumpama dia berpuasa 60 bulan. Jadi saya bagi tahu secara jujur, itu pertama kali saya dengar, saya kata. Sebab walaupun kita ustaz, kita kena insaf bahawa sebagai seorang ustaz, kita hanya tahu sebahagian sahaja daripada ilmu agama, dan masih banyak cabang-cabang ilmu agama yang kita tidak tahu. So kita tidak perlu berlakon seolah-olah kita tahu semua. Jadi saya bagi tahu, minta maaf, itu pertama kali saya dengar. Kalau saya ada maklumat nanti saya akan kongsikan. Jadi saya ambil peluang itu untuk bertanya kepada kawan-kawan yang tahu. Rupanya ada riwayat itu dalam misalnya Al-Hafiz Al-Iraqi ada menakalkan riwayat tersebut dalam ta'liq kepada hadis-hadis Al-Ihya, dan tidak memberi komen. Yang penting di situ ada berlaku salah sangka. Soal isu hadis itu sabit tak sabit, dhaif atau hasan, itu kita letakkan ke tepi dahulu. Ada orang sampai terlepas pandang bahawa 27 Rajab itu termasuk bulan Rajab. Jadi oleh kerana termasuk bulan Rajab, maka termasuk dalam umum disunatkan berpuasa pada bulan Rajab. 27 Rajab masih bulan Rajab. Jadi paling tidak, kalau kita ketepikan adakah benar yang dikatakan ada hadis 60 bulan puasa 27 Rajab itu menyamai fadilat puasa 60 bulan, sekurang-kurangnya kita jangan sampai terlepas pandang untuk menerangkan kepada masyarakat awam bahawa puasa itu sendiri hukumnya sunat. Misalnya ulama-ulama yang pakar dalam bidang hadis mengatakan, oh ini hadis tentang kelebihan bulan Rajab, ini adalah hadis palsu, ini hadis tentang kelebihan bulan Rajab, ini hadis yang sangat dhaif misalnya. Tetapi itu daripada sudut hadis. Tetapi daripada sudut hukumnya, jangan sampai kita lupa menerangkan bahawa berpuasa pada bulan Rajab itu hukumnya adalah sunat. Baik. Contoh supaya kita faham. Kan ada di sana hadis yang menceritakan tentang kelebihan, so-called hadis lah, yang menceritakan tentang kelebihan sembahyang tarawih. Siapa yang sembahyang tarawih pada malam yang pertama, ini fadilatnya. Kalau sembahyang tarawih pada malam yang kedua, ini fadilatnya, dan seterusnya. Lalu orang-orang yang pandai dalam bidang hadis, mereka mengkaji dan mereka mengatakan riwayat tersebut sebenarnya bukan hadis yang sebenar. Ia adalah hadis yang palsu. Tetapi adakah bermakna amalan solat tarawih itu sendiri palsu? Adakah oleh kerana hadis yang menceritakan fadilat tentang solat tarawih itu palsu, maka solat tarawih itu sendiri adalah satu amalan yang palsu? Tidak sunat kita solat tarawih misalnya? Ini kan dua benda yang berbeza. Isu hadis tadi satu isu, tapi hukum solat tarawih itu sabit, tidak ada khilaf bahawa ia adalah satu perkara yang sunat, yang mendapat pahala kalau kita lakukan, tidak ada khilaf di situ. Baik, sekarang ini kembali bila datang kepada bulan Sya'ban, dah berbalah pula pasal malam nisfu Sya'ban. Ada orang mengamalkan membaca surah Yasin 3 kali, berdoa dengan doa tertentu pada malam nisfu Sya'ban, dan ada orang mengatakan tak boleh, ini berkumpul pada malam nisfu Sya'ban baca Yasin semua ni adalah bid'ah yang sesat, bid'ah yang haram. Masuk bulan Ramadan nanti berbalah pasal misalnya waktu imsak,
Ada kata ada yang dikatakan imsak, berbalah lagi pasal bilangan rakaat tarawih, sebenarnya ikut sunnah berapa rakaat. Berbalah lagi pasal doa buka puasa, nanti masuk hari raya, berbalah pasal ziarah kubur. Ini semua kalau tidak dikawal, tidak diberi penerangan kefahaman yang baik, dia memang akan menjadi punca keretakan hubungan sesama Islam, kerana satu kumpulan umat Islam memandang umat Islam yang lain itu dengan pandangan yang jijik. Ini ahlul bid'ah wal hawa, kata dia. Ini walaupun ustaz, walaupun ni ada ridak atas bahu ni, tinggalkan tak letak serban di atas kepiah, nampak macam bagus, tapi dia ni sebenarnya adalah ahli bid'ah. Kita jangan berkawan dengan dia. Kita jangan dengar ceramah dia. Kita bahkan jangan bercakap pun dengan dia, jangan memandang pun kepada muka dia. Kan ini membawa kepada perpecahan, dan tak mustahil kalau tidak dikawal daripada tabdi', membid'ah-bid'ahkan, membawa kepada tafsik, menghukum fasik kepada saudara seagama, dan juga na'udzubillah takfir, mengkafirkan orang yang mengucap dua kalimah syahadah, dan akhirnya na'udzubillah min zalik, sebagaimana yang berlaku di negara-negara luar, di negara-negara Arab misalnya, berlaku yang dikatakan istihlalud dam, iaitu menghalalkan darah umat Islam. Jadi alhamdulillah, ini sebagai kita nak pergi kepada benda yang boleh diterangkan secara ilmiah. Kalau politik tu mungkin susah sikit lah ya. Perpecahan politik, kalau kita nak bagi damai secara tuntas, the quest for power, macam mana mereka berebut kuasa, benda yang betul pun disalahkan, benda yang salah dibetulkan. Itu politik tu adalah serah pada orang lain lah macam mana nak handle. Yang isu perpecahan agama ni sebenarnya kalau kita berlapang dada, kita membuka fikiran, ia boleh diselesaikan. Macam istilah orang zaman sekarang, benda boleh bincang, buat apa nak gaduh? Kenapa ambil sikap benda boleh gaduh, buat apa nak bincang? Benda ni boleh bincang dengan pandangan. Baik. Jadi sekarang ini saya akan membaca terlebih dahulu pengantar dari Al-Fadhil Kiai Idrus Ramli. Moga-moga ada keberkahan di situ, ada keberkatan di situ. Kata beliau, alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Segala puji bagi Allah dan yang itu mencukupi, dan salam ke atas hamba-hambanya yang terpilih. Amma ba'du. Selepas daripada itu, sejak awal masuknya Islam ke Indonesia dan wilayah sekitarnya. Kenapa disebut Indonesia? Kerana Al-Fadhil Kiai dari Indonesia. Kalau pengarang daripada Malaysia misalnya, mungkin dia akan sebut Malaysia. Pengarang daripada Papua ni misalnya, dia akan sebut Thailand. Jadi beliau menyebut negara beliau. Tapi sebenarnya situasi itu tidak jauh beza dengan negara kita di Malaysia. Jadi sama saja, sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, kita boleh baca sejak awal masuknya Islam ke Malaysia sama, dan di wilayah sekitarnya Islam disebarkan dalam mengikuti mazhab Syafi'i. Secara umum, kata-kata orang di Nusantara ni dari segi fiqh ikut kepada school of thought dia adalah mazhab Syafi'i. Semasa dari segi akidah, keimanan, mazhab Asy'ari, manhaj al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah. Dan dari segi tasawuf pula mengikut manhaj al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Jadi oleh kerana kita ini hidup dengan satu mazhab fiqh, pemikirannya pemikiran akidah yang sama, maka secara umum tidak ada perselisihan antara umat Islam. Bukan tak ada langsung mungkin ada perselisihan berebut harta, berebut pesaka, berebut pangkat, jawatan dan kawasan kemasyhuran seumpama dengannya, mungkin adalah. Tetapi bukan perselisihan yang pergi kepada saling membid'ahkan sampai saling menyesatkan, itu tidak ada. Kerana manhaj kita sama. Kalaupun terjadi perselisihan, biasanya menyangkut persoalan ringan, maknanya persoalan cabang-cabang, furu'. Seperti yang biasa terjadi di kalangan para ulama ahli fiqh. Kita mungkin tahu mazhab Syafi'i tak sama dengan mazhab Hanafi, dengan Maliki, dengan mazhab Hambali dalam beberapa cabang-cabang hukum. Bahkan bukan antara mazhab saja, bukan secara eksternal, bahkan secara yang tadi itu inter mazhab berbeza, tapi secara intra dalam mazhab Syafi'i sendiri, ulama-ulama Syafi'iyah biasa berbeza pandangan satu sama lain.
Bahkan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i biasa berbeza pandangan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sendiri, walaupun mereka menggunakan manhaj kaedah Imam Syafi'i, tapi hasil ijtihad mereka berbeza. Jadi itu biasa. Ini dikatakan khilaf yang makbul, khilaf yang diterima. Ini cabang. Tetapi beberapa waktu terakhir, kalau di Malaysia ni mungkin yang nampak ketara ni 10 tahun kebelakangan ini atau 15 tahun kebelakangan ini, paling-paling 20-30 tahun kebelakangan ini nampak ketara, iaitu maranya gerakan yang disebut di sini Wahabisasi. Apa dia Wahabisasi ni? Iaitu menularkan fahaman yang dikenali sebagai fahaman Wahabi di kalangan masyarakat, bukan sahaja di Indonesia, bahkan di dunia. Maka dengan tersebarnya fahaman ini, kerana manhaj dia sudah lain, dia punya world view dia lain, cara dia memandang sesuatu perkara itu berbeza, maka marak dan timbullah pergaduhan di beberapa daerah. Antara persoalan yang menyita banyak umat Islam, yang menghabiskan masa banyak, adalah perselisihan dalam masalah bid'ah dan sunnah. Ini makruf kalau orang yang ada di kawasan dia tu, kawan-kawan, saudara-saudara kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, ini isu yang biasa. Ini apa ni, buat sambutan maulid ni bid'ah. Ini bahkan benda yang khilaf di kalangan ulama silam pun dikatakan bid'ah. Apa ni baca kunut subuh bid'ah misalnya. Apa ni salawat selang-selang tarawih tak ada zaman Nabi. Apa ni buat tahlil arwah, ini semua kerja bid'ah. Apa misalnya lafaz usolli, bahkan lafaz usolli kan kita tahu kalau kita mengaji, memang dalam mazhab kita mengatakan yustahabbu, satu perkara yang disukai kita itu melafazkan niat. Tetapi ada yang mengatakan oleh kerana Nabi SAW sendiri tidak pernah diriwayatkan bagi dia itu melafaz niat untuk solat, maka itu satu perkara yang haram. Jadi ini sebahagian daripada kita memang sudah berdepan dengan perkara macam ini. Maka kaum Wahabi adalah kelompok yang rajin membid'ahkan kelompok lain. Seolah-olahnya yang sunnah hanya dia. Bahkan saya baca dalam komen-komen, dalam Facebook, dalam grup-grup mereka, memang itu tanggapan mereka, hanya mereka lah pejuang sunnah. Ustaz-ustaz yang mengajar mereka sajalah ustaz sunnah. Jadi kiranya ustaz-ustaz macam saya, ustaz-ustaz lain yang tidak seperti mereka, itu dianggap ustaz bid'ah. Tak payah ikut. Yang ustaz sunnah adalah yang seperti mereka saja yang bawa fahaman Wahabi. Meskipun tidak jarang persoalan yang mereka bid'ahkan sebenarnya termasuk ajaran sunnah. Jadi okeylah kalau yang golongan Wahabi kata bid'ah tak boleh buat, itu memang bid'ah yang haram, itu kita setuju. Misalnya kita tengok golongan Wahabi, dia kuat menentang bid'ah yang dilakukan oleh golongan Syiah. Misalnya golongan Syiah ini banyak bid'ah yang dia buat. Bid'ah yang paling besar adalah bid'ah yang membenci kepada sahabat-sahabat Nabi, kerana semata-mata taksub politik kepada sahabat dan juga sepupu Nabi, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita kasih kepada Sayyidina Ali itu bukan bid'ah, tapi taksub kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sehingga membenci kepada sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in, itu bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Wahabi marah Syiah kan itu. Itu kita setuju. Bid'ah Syiah misalnya adalah nikah mut'ah, kahwin kontrak. Wahabi pun tak setuju dengan bid'ah itu. Itu bagus. Lagi bid'ah Syiah adalah an-niyahah meratab. Kan kita sama-sama seperti Syiah menyambut hari Ashura 10 Muharram, tapi sambutan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan cara berpuasa, banyakkan ibadah, bersedekah. Syiah menyambut hari Ashura dengan bid'ah yang sesat, iaitu an-niyahah meratab. Kita tengok dalam gambar-gambar, misalnya kalau cuba kita type Syiah, kita lihat mereka memukul badan mereka sendiri sehingga berdarah. Saya ada satu orang kawan kenalan yang beliau belajar di India. Beliau pernah kongsikan pada masa 10 Muharram beliau sengaja, dia belajar di sana, pelajar lah, tapi beliau sengaja berpakaian seperti pelancong, pakai cap dan sebagainya, nak tengok macam mana orang Syiah di India menyambut hari Ashura. Dia kata dia lalu di jalan tempat acara sambutan Ashura Syiah dilakukan, memang hanya dengan bau darah saja. Ini bid'ah yang sayyi'ah dhalalah. Wahabi menolak perbuatan Syiah yang seperti itu, dan kita juga menolak, kerana memang bid'ah macam itu sesat. Apatah lagi mereka dalam meratap itu mereka mencaci maki kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia, kepada Khulafa ar-Rasyidin selain daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu Wahabi marah kepada Syiah. Ini bid'ah yang sesat, kata Wahabi. Kita pun setuju. Ini bid'ah yang dhalalah. Jadi tapi tidak jarang
yang dibid'ah sesatkan oleh golongan Wahabi ini, apabila kita suluh dengan suluhan ilmu, apabila kita timbang pada neraca dalil, kita dapati adalah merupakan bahkan sunnah, bukannya bid'ah, jauh daripada bid'ah yang sesat, ia sebenarnya merupakan sunnah. Oleh kerana itulah buku ini kami, iaitu guru-guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli, menulis untuk memberikan pencerahan. Ini tugas para ulama. Alhamdulillah Allah kurniakan kepada beliau kelancaran di dalam menulis buku dan kitab, juga kelancaran lidah dalam menegakkan hujah melalui jalan debat. Dan ini melalui buku beliau nak terangkan tentang bid'ah dan sunnah sesuai dengan manhaj ulama ahlul hadis. Hati-hati ya, istilah ahlul hadis sekarang ni telah di-hijack, telah cuba dicuri oleh golongan Wahabi. Ada misalnya saya lihat satu forum, iklan lah ya, forum, orang yang nak bentangkan forum ataupun mungkin seminar, tajuknya apa? Polemik antara ahlul hadis dan Asy'ariyah. Polemik kan kita kata pertikaian ya, konflik antara ahlul hadis dan Asy'ariyah. Jadi saya tengok, saya kata Allah, macam mana seminar ni tajuk pun dah menipu. Bila dia kata polemik antara ahlul hadis dan Asy'ariyah, dia telah cuba hijack ya, istilah ahlul hadis itu seolah-olah ahlul hadis itu bermakna Wahabi. Jadi kita tahu Wahabi ini dia tidak sama pandangan dengan Asy'ariyah, iaitu manhaj al-Asy'ari dalam akidah. Walaupun ada yang sama, tapi ada perkara-perkara yang penting yang berbeza. Jadi mereka cuba hijack ahlul hadis, padahal orang yang menyuluh dengan suluhan ilmu istilah ahlul hadis, dia akan tahu bahawa tidak kurang daripada 90%, 90% ahlul hadis dari segi akidah adalah Asy'ariyah. So macam mana 90% of Asy'ariyah polemik dengan Asy'ariyah? Maaf, 90% of ahlul hadis itu adalah Asy'ariyah. Jadi seolah-olahnya Asy'ariyah polemik dengan Asy'ariyah. Hati-hati. Jadi manhaj ini adalah ulama ahlul hadis sebagaimana yang difahami dalam dunia Islam. Bukan ulama ahlul hadis yang cuba di-hijack oleh Wahabi yang kononnya hanyalah Wahabi ahlul hadis. Ini adalah satu bentuk penyamaran ya. Dalam buku ini penulis Hafizahullah berusaha menyajikan dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Itu antara kita dengan Wahabi sepakat. Quran dan hadis itu sebagai rujukan utama kita, tidak ada khilaf ya, dalam bab itu. Sedangkan berkaitan dengan penilaian terhadap hadis, penulis mengutip dari para ulama yang muktabar dalam bidang hadis. Kalau Wahabi, bab hadis ni ada kita perasan ketaksupan kepada tokoh tertentu. Misalnya mereka sanggup membelakangkan penilaian ulama-ulama yang muktabar, yang teruji ya, ilmu mereka sejak daripada dahulu sampai sekarang, dengan mengedepankan tokoh yang seumpama Syekh Nasruddin Al-Albani lebih daripada ketokohan ulama-ulama yang menjadi lautan dalam ilmu hadis, iaitu para hufaz yang memang berautoriti sebenarnya dalam menilai hadis. Pada bahagian akhir buku ini, penulis membahas beberapa permasalahan sunnah. Benda itu benda sunnah, ada dalilnya, ada rujukan Qurannya, ada rujukan hadisnya, tetapi dianggap bid'ah oleh sebahagian kalangan, sebahagian masyarakat terkeliru. Atau permasalahan bid'ah hasanah. Ya, ada dua di situ. Satu, benda itu sebenarnya sunnah. Contohnya baca doa kunut. Doa kunut itu sunnah. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama, adakah masih kekal iaitu sunat dibaca pada sembahyang subuh atau telah mansukh, telah dinasahkan. Jadi sebagian ulama kata sudah tidak sunat kita baca doa kunut pada sembahyang subuh. Sebagian ulama mengatakan sunat, ya, sampai akhir hayat Nabi SAW mengamalkan baca doa kunut subuh. Jadi ini masalah khilaf, bukan isu bid'ah sebenarnya. Tetapi memang ada setengah perkara memang bid'ah, memang tidak ada zaman Nabi SAW. Kita ambil contoh yang mudah, seperti sambutan Maulid Rasul yang kita sambut sekarang. Tidak ada di zaman Nabi SAW, ya, 12 Rabiul Awal, maka ada dijemput orang untuk berceramah, ada diadakan jamuan pada 12 Rabiul Awal di zaman Nabi SAW. Ada apatah lagi diadakan perarakan misalnya, itu memang tidak ada di zaman Nabi SAW. Maka itu adalah bid'ah. Tetapi di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, bid'ah ini ada pembahagiannya. Kalau seumpama sambutan Maulid Rasul yang dijalankan dengan melakukan amalan-amalan yang selari dengan syarak, misalnya jemput penceramah, itu termasuk dalam tazkirah, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin.
bagilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian biasa di tempat kita kalau dah ada ceramah maulid, pihak masjid atau surau akan mengadakan jamuan. Itu juga selari dengan ajaran Nabi kita. Nabi SAW berpesan, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan jamu makan. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan sembahyang pada waktu malam pada masa orang lain sedang tidur, yakni solat tahajud, ya. Jadi menjamu makan termasuk dalam perkara yang baik. Jadi di sisi ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, perkara-perkara baharu yang ada sandaran dalam agama kita itu dinamakan bid'ah hasanah. Bid'ah kenapa? Kerana baru. Jadi hasanah kenapa? Kerana ianya selari dengan ajaran agama kita tetapi dianggap sesat oleh sebahagian umat Islam yang keliru. Jadi tujuannya ditulis buku ini, disusun, dan malam ini insya-Allah saya cuba huraikan sebahagian daripada isi kitab ini supaya kekeliruan itu dapat dihilangkan. Umat kita tidak perlu berpecah, berbalah, benci-membenci satu sama lain dengan perkara-perkara yang pada hakikatnya boleh diselesaikan secara ilmiah. Baik, kepada saudara-saudari yang mengikuti live ini dan mempunyai kitab ini, dan kita harap pihak ERG boleh memudah carakan, ya, bagi siapa yang berminat untuk mendapatkan kitab ini, mungkin boleh tinggalkan di ruangan komen itu bahawa saudara-saudari memerlukan kitab ini. Mungkin ERG akan hubungi macam mana, iaitu di muka surat 1 bahagian pertama, bid'ah hasanah. Tema bid'ah memang satu perkara yang hangat dan satu perkara yang actual untuk dibicarakan, bukan satu perkara yang theoretical, tidak. Memang dalam kehidupan kita berdepan, nak buat ke tak nak buat. Nak buat, orang kata bid'ah sesat. Tak buat, memang ini amalan yang kita dah amalkan semenjak daripada dahulu lagi dan tidak ada orang yang menyesatkannya sehingga melainkan akhir-akhir ini. Dan sebahagian besar perselisihan antara majoriti umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok minoriti, ya, yang kita sebutkan sebagai golongan Wahabi tadi, sebahagian besarnya berkaitan dengan bid'ah. Jadi oleh kerana itu sangat penting kita itu menjelaskan bid'ah ini secara tuntas, secara yang jelas, ya. Baik, apa yang kita nak bincangkan dahulu mestilah takrif, definisi. Kalau orang yang belajar sesuatu ilmu secara tradisional, secara metod yang lama, biasanya apa-apa ilmu itu akan diterangkan berdasarkan mabadi ilmu yang 10. Mabadi daripada bada'a yabda'u, berarti bermula, tambah huruf mim jadi mabda'. Jadi bahasa Arab ni perbuatan tadi bila ditambah huruf mim dia jadi isim, jadi nama, jadi nama isim makan, nama tempat. Bada'a yabda'u bermula, mabda' tempat bermula. Mabadi itu plural. Jamak kepada mabda' iaitu tempat bermulanya sesuatu ilmu, atau dalam konteksnya mungkin kita boleh terjemahkan 10 asas ilmu. Bila kita pergi kepada mana-mana ilmu, akan diletakkan al-mabda'ul awal, asas yang pertama adalah hadduhu. Hadduhu maknanya takrifnya. Nak faham satu benda, kena faham dulu definisi dia. Kita tak mau kita bercakap satu benda kita tak faham. Tadi sebelum maghrib tadi saya terbaca, sebab ada orang tag nama saya dalam satu posting, satu orang buat posting Facebook. Saya tak kenal beliau, tapi oleh kerana orang tag saya baca posting, sepertinya orang ni dia cuba nak membela jamaah tabligh, ya. Sebagaimana kita tahu malangnya oleh sebab berlaku istimak, jemaah tabligh ni dianggap secara negatif, seolah-olah orang yang bertanggungjawab menyebarkan coronavirus. Padahal kalau kita lihat dapat maklumat daripada rakan-rakan saudara-saudara tabligh kita, mereka membuat program itu dengan mendapat kelulusan, dan mereka pun tidak sangka, ada antara mereka itu yang telah dijangkiti oleh virus tersebut lalu menjadi sebab orang lain juga terjangkit, dan katanya majoriti daripada mereka pun memberikan kerjasama bila dipanggil oleh pihak berkuasa untuk melakukan saringan, screening, mereka memberikan kerjasama. Cuma mungkin ada juga segelintir, maklumlah, ya, bila dah ramai ni, kata orang tu, kalau orang putih kata, in a barrel there's always a bad apple. Dalam satu tong tu takkan tak ada apple yang buruk. Dalam satu jamaah tu mungkin ada ahli-ahli yang tidak comply. Jadi walaupun yang berada ada persepsi yang agak negatif sekarang ini. Jadi orang ni nampak cantik, dia cuba nak membela apa tu jamaah tabligh. Dia kata kamu semua ni kutuk tabligh, tapi cuba tengok, dia kata ni mereka buat program yang sangat bagus.
ijtima' kata dia. Mungkin dia salah faham takrif. Dia bayangkan ijtima' tu maknanya program tabligh. Jadi saya tengok rupanya yang beliau katakan program tabligh itu bukan program tabligh, tapi adalah ijtima' pondok-pondok se-Malaysia yang saya hadir di Kelantan, iaitu sebelum daripada berlakunya sekatan pergerakan ini, bahkan awal bulan 3 lagi kan sekatan pergerakan ini di-announce dalam, tak silap saya, 16 hari bulan Mac kan. Yang ini program ini 7 hari bulan Mac di Pasir Tumbuh, di Pondok Pasir Tumbuh, dilakukan ijtima' pondok se-Malaysia. Jadi wakil-wakil pondok dari Kedah, dari Perlis, dari Perak, daripada seluruh Malaysia lah, Johor dan sebagainya, datang berkumpul di Pondok Pasir Tumbuh. Dan salah satu daripada aktiviti yang saya sebutkan awal-awal tadi, iaitu pembentangan tentang ancaman terhadap umat Islam di Malaysia yang saya kongsikan di page saya dan mendapat tularan yang sangat baik. Jadi saya bayangkan orang ini mungkin dia bayangkan ijtima' tu maknanya tabligh. Jadi kita tengok orang duk kutuk-kutuk tabligh, ni tengok program tabligh bagus ni, dia orang mempertahankan agama kita. Okey, fine, tak ada masalah untuk kita bersangka baik dengan saudara-saudara kita dalam jamaah tabligh. Cuma ijtima' di situ bukan ijtima' tabligh. Daripada perkataan bahasa Arab, ijtama'a berarti berhimpun. Ijtima' itu perhimpunan. Jadi boleh jadi ijtima' itu perhimpunan tabligh, boleh jadi ijtima' itu perhimpunan pondok, boleh jadi ijtima' dari segi bahasa perhimpunan ahli-ahli perniagaan, boleh jadi ijtima' perhimpunan orang-orang politik. Ijtima' itu apa takrif dia? Itu contoh bagaimana bila keliru tentang takrif, maka keliru dalam pemahaman. Dia menyangkakan bahawa ijtima' maknanya tabligh. Bukan. Jadi kita nak kena faham apa pun takrif. Kalau begitu, apa dia takrif bid'ah? Apa istilahan dari segi istilah, yang itu yang kita nak pastikan. Baik. Jadi al-bid'atu lughatan. Bid'ah dari segi bahasa apa? Kullu amalin umila ala ghairi mithalin sabaqa fahuwa bid'atun. Mudah saja. Setiap pekerjaan yang dilakukan tidak ada contoh sebelumnya, maka itulah dari segi bahasa namanya bid'ah. Saya ambil contoh mudah lah supaya kita faham dengan konteks negara kita. Kan selepas berlaku PRU14, yang pertama yang berlaku pertama kali dalam negara kita, satu orang naik jadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Sebelum tu tak pernah berlaku. Kan kita tahu Tun Mahathir dulu beliau Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Selepas PRU14, tak lama kemudian beliau diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. 2 kali tak pernah berlaku. Itu namanya bid'ah dari segi bahasa. Benda baru tak pernah berlaku. Kemudian seingat saya pertama kali dalam sejarah negara kita seorang wanita dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Sebelum tu tak pernah berlaku. Maka dari segi bahasa itu namanya bid'ah. Dan baru-baru ini pun saya terbaca lah, betul tak betul wallahu alam, katanya ada ura-ura kita tu nak produce kereta terbang, flying car. Saya tak pasti betul tak betul, tapi katalah memang ada perancangan demikian, dan macam mana buat research teknologinya ada, akhirnya dihasilkan kereta terbang. Maka kereta terbang itu dari segi bahasa namanya adalah bid'ah, sebab sebelum ni tak ada. Kalau kapal terbang tidak bid'ah, kerana kapal terbang dah lama dah ada. Kalau kereta terbang itu adalah bid'ah, kerana belum lagi ada contoh sebelum ini, maka tiba-tiba diproduce kereta terbang, itu namanya bid'ah. Nak senang fahamnya, kalau benda tu dahulu tak ada, sekarang ni baru kita adakan, maka itu namanya bid'ah. Bahkan yang berlaku sehari dua ni, iaitu pihak penguasa tak membenarkan kita berkumpul di masjid untuk berjamaah, bahkan tidak membenarkan kita berkumpul di surau masjid untuk berjamaah, bahkan untuk bersolat Jumaat. Kan kita hari ni hari Sabtu. Semalam satu Malaysia kita tak sembahyang Jumaat. Kalau tak satu Malaysia pun mungkin negeri-negeri tertentu tak sembahyang Jumaat. Di Kuala Lumpur tak sembahyang Jumaat, di Selangor tak sembahyang Jumaat. Itu bid'ah. Kerana belum pernah berlaku sebelum daripada ini. Orang tak sembahyang Jumaat tu, itu biasa, itu maksiat lah. Kalau dia wajib sembahyang Jumaat, dia tak pergi sembahyang Jumaat, itu dosa. Tapi ini kita memang decide tak dibenarkan. Tutup masjid, jangan pergi solat Jumaat, itu bid'ah, benda baru, benda yang tidak berlaku sebelum ini. Tapi adakah bermakna itu haram? Kan itu sembahyang Jumaat itu ibadah. Kita sudah buat satu bid'ah dalam ibadah.
Yang sunnahnya solat jemaat, yang wajib solat jemaat lelaki yang merdeka, yang akil, yang tidak musafir misalnya, mereka wajib pergi. Tapi tak, ini mereka tak boleh pergi. Bukan kata nak pergi boleh, tak nak pergi tak pun tak apa, tak boleh pergi. Jadi berlaku satu bid'ah dalam ibadah, iaitu orang dilarang daripada solat Jumaat. Adakah oleh itu haram? Menghalang orang solat Jumaat oleh kerana COVID-19 ni, adakah maknanya haram? Kalau haram, kenapa para mufti ashabus samahah kita tidak membangkang? Ini kita kena buka minda kita. Iaitu, sebab itulah ulama kita, mereka tidak jumud, mereka memahami hadis itu dengan konteks yang luas. Mereka tidak terikat oleh kerana Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap bid'ah itu sesat, maka semua benda mereka hentam sesat. Tidak. Ulama kita, mereka orang yang alim, alhamdulillah, mereka orang yang cerdas akal mereka faham bahawa kalimah kullu, setiap itu kerap kali bermakna sebahagian. Baik, kita nantikan dahulu sampai masanya kita akan huraikan insya-Allah isu itu. Sekarang ini kita masih di peringkat awal, takrif saja. Bid'ah setiap benda yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya, benda barulah. Demikianlah pernyataan Al-Imam Abul Baqa Al-Kafawi, seorang ahli bahasa, pakar bahasa. Kerana itu semua kosakata yang diambil daripada kata bid'ah memiliki arti yang sama. Misalnya al-badi', ini manusia, kita kata kita cipta, tapi sebenarnya kita hanya meniru, dan kita sebenarnya tidak mencipta pun, ya. Orang cipta telefon tak ada, dia ambil benda yang Allah dah cipta, dia proses, dia potong, dia bentuk, dia cantum, dan ikat dan sebagainya, dia kata itu telefon. Jadi jam misalnya, jam, ya. Siapa yang mula-mula cipta jam? Tak ada cipta. Ini besi Allah dah ciptakan, ya. Bahan untuk buat cermin Allah dah ciptakan. Apa yang ada dalam jam ni pun Allah yang ciptakan. Cuma manusia ni ambil, dia leburkan, dia bekukan, dia potong, dia bentukkan, dia cantum, dia skru. Akhirnya dia kata ini namanya jam. Tapi hakikatnya manusia tidak menciptakan. Cuma digunakan istilah mencipta juga untuk manusia itu secara majaz, bukan secara hakiki. Tapi kalau Allah hakiki, Allah menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Maka kalau dikatakan mubdi' adalah orang yang kreatif, dia suka innovate, dia ni orang yang innovator. Orang yang pertama misalnya ciptakan talian internet, orang yang pertama cipta kereta, orang yang pertama cipta bahkan Facebook, ya. Sebelum ni kita tak menggunakan satu aplikasi sedemikian, tapi orang cipta kreatif, ya. Macam sekarang ni orang kreatif dengan aplikasi. Misalnya orang yang buat aplikasi Grab, Masya Allah, yang hantar Grab food tu dapat income juga, tapi tidak sehebat orang yang inovatif, yang dia yang mula-mula buat aplikasi Grab asalnya untuk hantar orang ke sana kemari. Kemudian nampak ada permintaan, dia hantar makanan. Kadang-kadang kita lapar nak makan tapi malas nak keluar. Sekarang bukan isu malas lagi, tak boleh keluar. Digalakkan supaya kita duduk di rumah saja. Sebab kalau keluar sesuka hati macam tu, na'udzubillah, boleh menyumbang kepada merebaknya virus. Jadi mubdi' artinya orang yang kreatif. Sedangkan ibda' artinya kreativiti. Maksudnya melakukan sesuatu yang belum ada contohnya. Itu mudah, ya. Tapi yang dari segi istilah tu yang penting. Yang nak menuju kepada menyelesaikan masalah perbalahan sesama umat Islam, ini bid'ah, ini sesat, ini haram, tak boleh buat, adalah kefahaman kita makna bid'ah dari segi syarak, istilahan. Okey. Kita ambil satu takrif yang diletakkan oleh Sultanul Ulama, sultan kepada para alim ulama, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah, moga-moga Allah merahmati beliau, iaitu ulama yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi bid'ah dari segi bahasa, buat satu benda yang dahulu tak ada contoh, tak kisahlah contoh tu bila-bila masa sekalipun, itu bid'ah. Tapi kalau bid'ah dari segi syarak, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah ta'ala menjelaskan, itulah melakukan satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan, tak pernah terjadi perbuatan itu di zaman Nabi SAW. Maka itulah namanya bid'ah. Jadi kalau begitu luas. Yang kita buat sekarang ini pun bid'ah. Live ini mana di zaman Nabi SAW live?
Nah, orang dahulu kalau bercakap, menyampaikan ilmu berdepan. Nah, mana ada bercakap seorang-seorang macam ni depan telefon, ya, yang lain tak ada di depan saya, yang lain hanya buka handphone ataupun iPad masing-masing dan menonton. Ya, itu bid'ah. Bahkan kita misalnya pergi menunaikan haji dengan menaiki kapal terbang, itu tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Kita melakukan sambutan maulid sebagaimana kita sambut sekarang, tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi banyak perkara yang tidak berlaku zaman Nabi SAW. Dengan takrif ini termasuk istilahnya bid'ah. Oh, kalau macam itu sesat nanti. Kerana Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala termasuk ulama yang setuju dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan kita boleh katakan hampir semua ulama lah yang bersetuju dengan Imam Syafi'i bahawa bid'ah itu secara asas terbagi kepada dua. Ini dimasukkan dalam satu bakul dulu. Ibaratnya kalau kita nak cerita tentang buah-buahan, nak cerita tentang toke durian misalnya, takrif Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam ni adalah takrif toke durian yang dia hanya bagi kepada pekerja dia satu bakul saja. Dia bagi satu bakul besar, dia bagi arahan kepada pekerja dia, kamu pergi ke ladang durian, kamu kutip buah durian yang telah gugur. Jadi pekerja dia pergi, yang mana namanya buah durian letak dalam bakul. Mungkin durian itu jenisnya D24, mungkin jenisnya magnolia, jenis dia mungkin musangking, macam-macam durian lah. Tapi oleh kerana instruction tu luas, kata dia masukkan durian dalam bakul, masuk semua dalam bakul, tetapi nanti akan dikelaskan. Takkanlah musangking nak jual harga sama macam durian kampung, takkanlah nak jual sama dengan D24 misalnya, masing-masing berbeza. Maka demikianlah takrif ini luas. Benda itu bid'ah dalam urusan agama kah? Ya, tak ada zaman Nabi, bid'ah. Itu perkara baru dalam urusan dunia kah? Ya, tak ada zaman Nabi, bid'ah. Masukkan dalam bid'ah dulu sebab tak ada zaman Nabi. Tetapi nanti akan dikelaskan mengikut dalil. Yang mana perkara baru yang disokong oleh dalil, maka dinamakan bid'ah yang hasanah, bid'ah tapi baik kerana ada dalilnya. Kemudian mana perkara baru yang tidak disokong oleh dalil, dan bukan bid'ah yang sayyi'ah, perkara baru yang buruk. Kenapa tidak disokong oleh dalil, bahkan mungkin bercanggah dengan dalil. Bahkan Al-Amir As-San'ani, ini ulama Syiah Zaidiyah, juga memberikan definisi bid'ah hampir sama, iaitu kata beliau, al-bid'atu lughatan ma umila ala ghairi mithalin sabiqin. Bid'ah dari segi bahasa apa yang dilakukan tidak ada contoh sebelumnya. Wal muradu biha huna, kalau ikut dari segi syarak, ma umila min duni ayasbiqa lahu syar'iyyatun min kitabin wala sunnatin. Kalau dari segi syarak adalah kita itu melakukan satu perkara yang tidak ada syar'iyahnya, yang tidak ada pengiktirafan syarak sebelumnya itu daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau perkara itu sudah ada pengiktirafan syarak, mungkin secara umum walaupun tidak secara khusus, maka itu tidak dinamakan bid'ah dari segi takrif beliau. Baik. Jadi secara garis besar, secara umum, kita ada baki lebih kurang dalam 10 minit lagi. Kalau ada saudara-saudari yang ada soalan, mungkin boleh letakkan soalan itu di ruangan komen. Nanti kita akan baca dan insya-Allah kalau kita mampu jawab, kita akan jawab dahulu pada hari besok. Jadi senang begitu ya. Soalan kalau nak tanya sekarang mungkin saya tidak sempat nak baca. Tapi boleh tanya sekarang. Kita akan baca selepas daripada live dan kita akan cuba jawab insya-Allah pada live yang hari keesokannya. Baik. Jadi secara umum, bid'ah itu oleh itu terbagi kepada dua. Pertama, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dan yang kedua, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Jadi dalam hal ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i siapa? Ulama salaf, ulama generasi awal, ulama generasi kurun yang terbaik, ya, iaitu generasi tabi'in, kan, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun generasi adalah generasi saya, iaitu sahabat. Summal lazina yalunahum, kemudian diikuti dari segi kebaikan itu yang selepasnya, iaitu tabi'in. Summal lazina yalunahum, kemudian yang selepasnya iaitu tabi'in. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tergolong daripada tabi'in, ulama salafus salih. Dan beliau adalah pendiri pengasas mazhab Syafi'i yang menjadi ikutan majoriti umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah berkata,
Al-muhdatsatu darbani, perkara yang diada-adakan itu ada dua jenis. Ma uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au ijma'an fahuwa bid'atul dalalati. Ada perkara yang diada-adakan itu diadakan yang menyalahi Al-Quran ataupun menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menyalahi ijma' para ulama, maka itu merupakan bid'ah yang sesat. Ambil contoh yang agak terbaru, misalnya di zaman Nabi SAW tidak berlaku orang lelaki melakukan umrah, melakukan tawaf dengan memakai pakaian wanita misalnya. Maka baru-baru ini berlaku, gempar sekejap negara kita kerana yang melakukannya itu orang negara kita. Jadi itu perkara baharu yang yukhalif, itu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis Nabi SAW dan ijma' ulama, maka perbuatan demikian adalah bid'ah yang sesat. Wa ma uhditha fil khairi la yukhalifu syai'an min dzalika fa huwa muhdatsatun ghairu madmumatin. Adapun perkara yang diadakan daripada kebaikan yang tidak menyalahi satu pun daripada yang itu, yakni tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi sunnah Nabi, tidak melanggar ijma' ulama, fa huwa muhdatsatun ghairu mazmumah, maka ia perkara baharu yang tidak dikeji. Okey, ambil contoh Maulid. Sebab Maulid yang selalu diisukan. Jadi Maulid ini sambutannya bagaimana? Pertama biasanya dengan ceramah. Ceramah Maulid ialah tausiah, pesanan ataupun tazkirah, mengingatkan balik sirah Nabi SAW, mengingatkan, ada yang buat daurah, bahkan baca Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang diri peribadi Nabi SAW, bentuk tubuh Nabi SAW, bahkan cerita tentang akhlak Nabi SAW, sikap Nabi SAW. Itu jelas tidak melanggar syarak, bahkan baik, kerana menceritakan tentang junjungan kita Nabi SAW, membawa kepada kenal kepada baginda. Kenal kepada baginda membawa kepada kasih kepada baginda. Kasih kepada Nabi SAW ini adakah bercanggah dengan syarak? Sebaliknya dituntut oleh syarak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dia kasih, lebih daripada diri dia, lebih daripada lebih daripada bapa dia, lebih daripada anak dia, bahkan lebih daripada manusia semua sekali. Jadi kalau begitu, ini tidak mencanggahi Quran dan hadis, tidak mencanggahi ijma' ulama. Kemudian dengan jamuan makan, itu memang anjuran Islam. Nak jamu makan kerana mengingati kelahiran Nabi, tidak bercanggah dengan syarak. Nak jamu makan sempena kita naik rumah baru, tak bercanggah dengan syarak. Nak jamu makan sempena kita dapat pangkat, tak berjalahi dengan syarak. Nak jamu makan sempena misalnya kita itu terselamat daripada wabak COVID-19, tak bercanggah dengan syarak. Nak menjamu makan, misalnya mungkin ada jamu makan sempena kita dapat kerajaan baru, tidak bercanggah dengan syarak. Nak menjamu makan saja, tak jamu makan, jom datang, saya nak belanja makan. Apa hal, ada event apa? Tak ada, saya saja nak belanja makan, pun tidak bercanggah dengan syarak. Demikianlah selawat, itu tuntutan syarak. Qasidah asalnya harus, tapi kalau ada perkara yang bercanggah dengan syarak, nyanyian-nyanyian yang bercanggah dengan syarak, itu jelas dilarang, tidak bercanggah dengan syarak, bahkan membawa kepada kasih pada Nabi SAW, itu perkara baik yang tidak bercanggah dengan syarak. Katalah ada orang sambut Maulidul Rasul dengan mengadakan pesta joget, dengan mengadakan minuman arak, dengan adanya dansa di disko, kata saja, kita belum dengar lagi. Na'udzubillah, jangan sampai berlaku begitu. Itu jelas bid'ah yang sayyi'ah, dhalalah, bid'ah yang buruk dan sesat, kerana yukhalif, bercanggah dengan Al-Quran, sunnah dan juga ijma'. Kalau kita lihat, Masya Allah, Tabarakallah, isu bid'ah ini sebenarnya mudah, tapi diperpayahkan oleh kalau orang Kedah kata, ketegak. Kita tu degil, keras kepala, ya. Kalau orang Terengganu kata, kerah keng. Kerah keng, tak mampu terima orang lain kata, dia seorang je betul. Itu masalah. Kalau kita nak tengok, dah kamu orang-orang Wahabi yang keliru bab bid'ah ni, selalu dia tak suka orang panggil dia Wahabi. Fine. Apa yang disuka orang panggil dia? Salafi. Bagus. Salafi maknanya pengikut salaf. Yang tak bagus, kamu mengaku salafi, pengikut salaf. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama salaf yang menjadi ikutan dunia Islam, dia sudah menjelaskan bid'ah dengan jelas. Kamu tiba-tiba menolak dan membangkang, makna dakwaan salafi kamu itu adalah dakwaan yang palsu. Makanya kawan-kawan kita yang sebelah Kedah sana, kadang-kadang dia bergurau. Dia kata, Ustaz, hak lagu tu mereka bukan salafi, Ustaz. Habis tu mereka apa dia? Mereka salah pi. Salah pikut ni, mereka pikut lain. Oh, tak maulah lagu tu. Tak mau kita salah pi, kita mau betul pi. Baik, salah pi dalam agama ni berbahaya.
Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita dah nak tekan break ni. Kita tinggal masa dah lebih kurang dalam 4 minit lagi. Live kita ni dalam tempoh 1 jam insyaAllah. Kita tutup dengan 3 poin saja Imam Syafi'i. Masya Allah, Imam Syafi'i ni rahimahullah ta'ala bukan saja Allah kurniakan alim, melaut lautan beliau. Allah kurniakan pada beliau fasahah, orang yang fasih berbicara. Berbicara sikit orang faham. 3 poin selesai, tutup buku bid'ah. Kalau kita itu tidak degil, tidak ketegak. Poin yang pertama, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah, ada 2 jenis bid'ah. Poin yang kedua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Kedah tadi Imam Syafi'i kata dalam poin yang pertama bid'ah ada 2. Apa dia? Iaitu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang terkeji. Tentulah automatik timbul dalam fikiran kita yang mana satu terpuji, yang mana satu terkeji. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyimpulkan dengan kayu ukur bid'ah yang terpuji dan terkeji itu dalam poin yang ketiga. Kata beliau, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun. Maka mana-mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, maknanya kena dengan ajaran Nabi SAW, maka itulah bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafas sunnata fahuwa mazmumun. Maka mana-mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, maknanya bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, maka itulah bid'ah yang terkeji. Mana nak tahu bid'ah perkara baru selagi atau bercanggah dengan sunnah, dengan ajaran Nabi? Tentulah kita rujuk kepada pewaris Nabi, iaitu al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama' merupakan pewaris Nabi. Ulama' nanti kena kaji perkara baru ini selari atau bercanggah dengan syarak. Misalnya baru-baru ini oleh kerana kita COVID-19, hari Jumaat kita tak pergi solat Jumaat, maka dianjurkan, apa kata, ya pukul 12 tengah hari kita sama-sama berkumpul di rumah masing-masing, ada yang di depan TV, ada yang di depan meja masing-masing, ambil Al-Quran, sama-sama kita baca surah Ar-Rahman. Kemudian yang mana mengikuti live, sama-sama dengar tadabbur ayat-ayat dalam surah Ar-Rahman. Ini bid'ah. Ya, tidak ada zaman Nabi SAW dianjurkan dalam sekitar pukul 12 tengah hari macam tu masing-masing baca surah Ar-Rahman. Tetapi ulama' kena tengok. Adakah bercanggah dengan syarak? Adakah membaca Al-Quran dengan cara macam itu dilarang? Itu kan ada keluasan di situ bila mana kita merujuk kepada pakar agama, iaitu ulama'. Ya, saya ulang balik 3 poin. Al-bid'atu bid'atani, bid'ah ada 2 jenis. Bid'atun mazmumah, bid'atul mahmudah wa bid'atul mazmumah, iaitu poin yang kedua bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang terkeji. Poin yang ketiga dan terakhir, wa ma wafaqa sunnata fahuwa mahmud, mana bid'ah yang selari dengan sunnah itu bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum, mana bid'ah yang bercanggah dengan sunnah itu bid'ah yang terkeji. Dan dalilnya daripada kata-kata sahabat Nabi yang mulia, salah seorang daripada khulafa ar-rasyidin, iaitu kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkaitan dengan solat tarawih, nikmatil bid'atu hiya, sebaik-baik perkara bid'ah ini dia. Mana sahabat Nabi sendiri menganggap ada perkara baru, perkara bid'ah yang baik. Memang kita tahu golongan yang keliru ada membangkang. Kononnya kata-kata Sayyidina Umar ini tidak boleh jadi hujah bid'ah hasanah. Itu insya-Allah kita akan huraikan dalam kesempatan yang akan datang. Saya ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira di atas perhatian yang diberikan, dan saya ucapkan al-afu minkum, memohon maaf di atas segala kekurangan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudilah aminkan doa yang pendek yang saya akan bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nataradu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna hadzal bala'a wal waba, Allahumma irfa'na hadzal bala'a wal waba, Allahumma asrif anna hadzal bala'a wal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.